Usia bukan penghalang untuk kita nak menimba ilmu. Tepat sekali. Selagi kita ni berada dalam keadaan yang sihat, kan, kita boleh berjalan dan sebagainya. Ilmu ni harus dituntut. Orang cakap dulu sampai ke negara China. Yes. Tapi sekarang ni dah tak payah kita nak guna falsafah tu. Sebab dekat dalam negara kita pun kita dah boleh dapatkan pelbagai ilmu pengetahuan dalam apa saja bidang-bidang yang kita inginkan. Waktu mungkin pada permulaan mungkin kita di usia muda, mungkin kita tidak dapat kecapi ataupun mungkin kita ada masalah-masalah tertentu. Tepat sekali. Tapi kalau kita ada usia tu, bolehlah kita dapat gapai impian kita tu. Dan di era di mana kita lihat 3 daripada 4 lepasan SPM tidak mahu menyambung belajar di universiti dan sebagainya, kita berjumpa dengan 2 warga emas yang masih ingin mengecapi kejayaan dengan ilmu. Jadi kita bersama dengan Encik M. Krishnan, penuntut Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di Universiti Sultan Zainal Abidin, 77 tahun, dan juga Encik Ramesh, 56 tahun, juga penuntut Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di universiti yang sama. Tahniah saya ucapkan daripada MHI. Betul. Okey. Soalan yang pertama ni kita nak tanyalah Mr. Krishnan terlebih dahulu. Usianya 77 tahun. Ada yang mengatakan bahawa usia 77 tahun ni, kata orang tu dah bersara ni, duduk dekat rumah rehat, main dengan cucu dan sebagainya. Tapi dia fahamkan Mr. Krishnan dah ada cucu, dah ada cicit pun, kan? Jadi kita nak tahulah bagaimana dan apakah inspirasi yang boleh menyebabkan Encik Krishnan ni boleh menyambung pelajaran bukan calang-calang ni dalam bidang undang-undang ni. Silakan Mr. Krishnan. Saya ini masa kerja pun sudah meneruskan belajar. Pelajaran saya cuba undang-undang masa dulu tapi jadilah. Jadi bila saya sudah besar, saya juga ambil diploma dalam pengurusan sumber manusia pada umur 50. Lepas itu saya juga buat sarjana muda sains kemasyarakatan di USM pada umur 73. Jadi pada saya pelajaran itu tak ada terhingga lah, kita boleh teruskan. Saya sangat kagum. Jadi ini bukan degree ataupun ijazah yang pertama. Ini ijazah yang kedua. Ini kedua saya. Ijazah yang kedua. Kenapa memilih undang-undang? Saya dulu kerja sebagai pembantu tadbir, sebagai penani kewangan. Jadi masa saya kerja banyak saya dengan peraturan-peraturan mengenai kewangan, saya belajar. Lepas itu saya juga terlibat dengan persatuan-persatuan mana saya menjadi setiausaha, membuat minit, panggilan, mesyuarat, perlembagaan, semua saya ambil tahulah. Mr. Krishnan, saya difahamkan ini bukan kali pertama Mr. Krishnan mengambil jurusan undang-undang. Waktu ketika berusia 40-an, difahamkan waktu ketika itu pun Mr. Krishnan dah pun ambil jurusan undang-undang ni, tapi tak habis belajar. Macam mana? Habis belajar. Tahun pertama saya sudah berhenti kerana pada masa itu saya kerja sebagai pesuruh jaya sumpah. Jadi tak ada masa lagi pun saya kena berulang-alik ke Kuala Lumpur. Makan belanja banyak. Sekali saya pergi 200, sebulan kena dekat 1,000 lah. Jadi pendapatan tak cukup. Dan ada komitmen dengan keluarga. Jadi saya lepas je lah. Lepas itu pada umur 65, pesuruh jaya sumpah pelantikan itu dah habis. Saya cuba juga undang-undang tak dapat sambung di mana-mana universiti. Saya ambil sains kemasyarakatan untuk masa lapang itu saya buat 5 tahun. Saya belajar dengan secara jarak jauh. Kita memang kagum dengan inspirasi yang dibawa oleh Encik Krishnan. Dan sekarang kita bersama dengan Encik Ramesh pula, 56 tahun, yang mengambil jurusan yang sama. Jadi Encik Ramesh, adakah ini suatu keputusan yang dibuat secara mendadak atau dah lama menanam azam untuk mengambil ijazah ini? Encik Ramesh? Oh, mungkin Encik
Encik Ramesh. Encik Ramesh dengar tak suara kami? Ya, baru dengar, Encik. Okey. Seperti yang kita tanya tadi ya. Adakah apakah yang menjadi pendorong buat Encik Ramesh pula untuk mengambil ijazah sarjana muda undang-undang? Okey, faktor yang mendorong saya untuk mengambil langkah untuk menyambung pengajian dalam bidang perundangan ini adalah kerana adalah cita-cita saya lah sejak bangku sekolah lagi. Memang hendak menjadi seorang peguam yang bertauliah. Jadi, tapi dalam proses tu saya tidak berupaya untuk berbuat demikian. Jadi cuma sampai masa yang tepat sekarang lah. Jadi kerana dapat peluang telah diberi oleh pihak pengurusan dan UNIZA. Jadi pengalaman saya dalam bidang pengurusan sumber manusia dan juga kemahiran saya dalam perundangan pekerjaan lah, labor law dan juga perhubungan perusahaan dan juga terlibat dalam NGO dan persatuan jugalah. Jadi sekarang ni saya berharaplah dengan dapatnya saya peluang untuk menggenggam ijazah sarjana undang-undang dapat memenuhi cita-cita dan impian saya untuk menjadi seorang peguam dan juga membantu anak guaman saya untuk memastikan mendapat keadilan yang tak samalah sebagai seorang peguam. Okey. Mr. Ramesh, saya nak tanyalah kan, yang mana kalau kita tahu bahawa untuk sekarang ini budak-budak yang masuk universiti dan sebagainya, kaedah pembelajaran itu mungkin berbeza berbanding ketika Mr. Ramesh masuk universiti beberapa puluh tahun dahulu. Betul. Jadi bagaimana Cik Ramesh nak mengadaptasi sistem pembelajaran untuk waktu era sekarang ini, Mr. Ramesh? Okey, saya rasa itu bergantung kepada individu tersebut. Kerana kita faham pertukaran sentiasa berlaku dalam semua bidang. Termasuk bidang pendidikan, kerana setiap kali kita tengok macam memang semasa saya di sekolah dulu sistem pendidikan tu berbeza. Kita tak ada komputer riba, tak kurang teknologi kan. Masuk dalam bilik sains pun ada TV pendidikan, tengok TV masa bilik sains lah itu. Jadi tak banyak teknologi pendedahan kami kepada teknologi seperti sekarang. Di mana generasi muda ataupun pelajar muda masuk universiti amat banyak pendedahan ya pada teknologi maklumat dan mereka sentiasa berdepan ataupun mendekati dengan segala perubahan peredaran yang berlaku surrounding di sepanjang di persekitaran mereka. Untung Cik Ramesh dapat merasai dua jenis pengalaman ya. Masa lalu dan menggunakan teknologi. Pengalamannya amat mengharga lah. Jadi bermakna kita dua generasi lah. Ya, betul. Itu dia. Untung. Sangat beruntung. Tapi saya akan berusaha. Saya rasa usia tidak menghalanglah untuk pembelajaran sepanjang hayat. Jadi selagi mental kita masih kental ataupun secara mental ni kita boleh dan bersedia untuk menghadapi segala cabaran lah. Jadi dari segi penukaran tu kita mesti menyesuaikan diri lah dengan segala perubahan. Jadi memang bukan nak kata senang, agak mudah. Memang akan mengalami sedikit sukaran di sana di sini pada usia buat masa ni. Encik Ramesh, terus cekal. Jangan khawatir. Terus cekal. Jadi kita kembali kepada Encik Krishnan pula ya. Jadi di usia 77 tahun Encik Krishnan, saya pasti saya umur 40-an tak nak cakap betul umur berapa betul lah. Saya pun mempunyai masalah memori. Jadi saya pasti di umur 77 tahun semakin sukar untuk kita menerapkan apa yang kita baca, terutamanya perundangan ya. Adakah Encik Krishnan akan teruskan untuk mengambil CLP atau Certificate of Practice, jadi anda akan menjadi peguam yang bertauliah? Macam mana Encik Krishnan? Pada fahaman saya, CLP kita tak perlu ambil pasal bila kita habis degree ni, dia otomatik kecualikan CLP, kita boleh praktis terus. Okey, that's good. Okay. Tapi macam mana pula dengan kuasa memori anda? Adakah anda rasa lebih sukar kan? Kita pun dah lupa, Pat. Itulah, ada petua-petua ke? Saya kena cuba lah. Pasal saya selalu buat baca dan buat kerja-kerja dengan NGO and all.
mungkin saya boleh kekalkan library itu. Yep. Membaca library saya. Manalah tahu ada petua madu kelulut ke, ginkgo biloba ke. Makan tosil lebih. Itulah dia. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-duanya. Kita doakan semoga kedua-duanya berjayalah untuk memegang ijazah undang-undang itu. All the best. All the Rakyat best. Malaysia mendoakan kejayaan anda berdua. Tahniah kita ucapkan.